Semasa PMP, saya suka menggunakan kaedah penyoalan. Sebab sejarah ni satu mata pelajaran yang belajar bak kata pelajar, mata pelajaran yang belajar tentang orang mati. Jadi bila kita nak menceritakan tentang orang yang dah tak ada, peristiwa yang baru menyebabkan pelajar dia tak berminat. Jadi sebab itulah kita terpaksa menggunakan pelbagai kaedah, antaranya saya gunakan kaedah teknik penyoalan. Kamu pernah belajar sejarah Sarawak tingkatan 1, betul? Betul. Tingkatan 2? Betul. Okey, kita ulang balik sebelum kita belajar untuk tingkatan 3. Okey, tingkatan 1, sejarah Sarawak. Siapa yang mentadbir Sarawak? Keluarga Brooke. Keluarga Brooke. Sebelum keluarga Brooke, siapa yang mentadbir Sarawak? Okey. Kesultanan Brunei. Kesultanan Brunei. Okey, betul jawapan kawan kamu. Kesultanan Brunei yang mentadbir Sarawak. Kemudian, macam mana Sarawak boleh diambil alih oleh Brooke? Syarifah. Okay, jadi di sini Pangeran Indrah Mahkota telah memanggil Pangeran Raja Muda Hashim. Yeah. Jadi di sini Pangeran Raja Muda Hashim telah memanggil James Brooke untuk meminta tolong. Berikutan tersebut, James Brooke telah menjadi Governor dan kemudian telah dilantik sebagai Raja Putih tanpa pengetahuan Kesultanan Brunei. Baik, betul. Jadi itulah jawapannya. Kita imbas balik tingkatan 2. Apabila James Brooke mendapat Sarawak, apabila kita tahu bahawa Raja Muda Hashim meminta bantuan daripada James Brooke. Masalah apa? Masalah apa? Masalah rakyat. Rakyat apa? Rakyat bergaduh. Jadi itulah bermulanya era penjajahan James Brooke. Okey, sekarang ni kita nak kaitkan dengan pelajaran kita di tingkatan 3, perubahan pentadbiran Sarawak. Jadi kita bermula dengan Charles Vyner Brooke. Okey, saya nak tanya kamu, pemerintahan James Brooke, siapa yang kedua selepas James Brooke? Yang kedua ialah Charles Brooke dan yang ketiga ialah Charles Vyner Brooke. Okey, betul jawapan kawan kamu, Charles Vyner Brooke. Okey, ini ada kaitan dengan tingkatan 2 serta tingkatan 3. Charles Vyner Brooke telah memperkenalkan Perlembagaan 1941. Okey, apakah antara kandungan Perlembagaan 1941? Menjanjikan Sarawak ke arah berkerajaan sendiri. Okey, betul kata kawan kamu tadi. Melalui perjanjian 1941 seperti yang dikatakan oleh Charles Vyner Brooke, Sarawak akan diberikan berkerajaan sendiri. Sekarang berlaku Perang Dunia Kedua. Dah belajar dalam tingkatan 3 bab 1. Siapa yang menduduki Sarawak? Jepun telah menduduki Sarawak. Ya, betul. Jepun telah menduduki Sarawak. Jadi bila Jepun menduduki Sarawak, Jepun dah keluar, kita dapati bahawa Charles Vyner Brooke ambil balik. Jadi apa yang Charles Vyner Brooke nak buat pada Sarawak? Bila pelajar memberi jawapan kepada soalan saya, biasanya saya akan puji jawapan dia dan kalau salah saya tak kata salah. Saya tanya orang lain dulu, saya tanya beberapa pelajar lain dan pelajar akan beritahu jawapan. Daripada situ saya akan bandingkan jawapan pelajar. Daripada situ pelajar boleh tahu bahawa jawapan itu tak berapa tepat. Apa yang Charles Vyner Brooke nak buat pada Sarawak? Syarifah. Janji nak bagi Sarawak berkerajaan sendiri. Okey, dia janji duduk. Betul, dia janji nak bagi Sarawak berkerajaan sendiri, tapi dia janji atau janjinya ditepati atau tidak? Tidak ditepati. Kenapa? Kenapa? Nak jawab? Kerana Charles Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, betul kata kawan kamu tadi, kerana Charles Vyner Brooke dah bercita-cita nak serahkan Sarawak kepada British. Jadi kita nak belajar sekarang kenapa Vyner Brooke nak menyerahkan Sarawak kepada British. Dia mesti ada sebab-sebab tertentu. Faham? Okey. Jadi Charles Vyner Brooke nak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British, dia ada 3 sebab.
Okey, sebab yang pertama. Okey, Fizana. Desakan daripada kerajaan British. Macam mana desakan tu? Sebelum perang, Charles Vanderbilt dia enggan menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Namun, kerajaan British mendesak keluarga Brooke untuk menyerahkan Sarawak supaya pelaburan mereka lebih terjamin. Okey, kawan kamu kata tadi kerana desakan daripada kerajaan British supaya Sarawak terjamin pelaburannya. Sebab kita tahu Sarawak ditadbir oleh keluarga Brooke. Jadi dia nak pelaburan terjamin. Okey, faktor kedua. Kenapa Charles Vanderbilt nak serahkan? Okey, Natasha. Sebab yang kedua ialah pertikaian keluarga. Masalahnya di sini ialah Brooke sudah terlalu uzur dan beliau sudah tidak cekap untuk menjalankan pentadbiran. Tapi masalahnya, beliau tidak mahu menyerahkan pentadbiran kepada anak saudara beliau iaitu Anthony Brooke. Okey, betul kata rakan kamu Natasha, iaitu dia dah tua, dia dah uzur. Jadi dia tak nak serahkan kepada anak buah dia yang bernama Anthony Brooke yang didapati tak cekap. Okey, jadi itu faktor kedua. Sekarang ni kita pergi pula kepada faktor ketiga. Faktor ketiga, kenapa Vanderbilt nak serahkan Sarawak? Okey, Ifah. Charles Vanderbilt tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk menampung semula kerugian selepas perang, jadi dia tiada sumber kewangan yang cukup. Okey, betul. Sebab sebelum dia nak serahkan kepada British, kita tahu berlaku Perang Dunia Kedua. Jadi menghadapi masalah kewangan. Jadi dia tak ada duit yang cukup untuk mentadbir Sarawak. Maka dia kena serahkan kepada British supaya lebih terjamin. Okey, jadi itu adalah faktor penyerahan Sarawak kepada British. Okey. Baik, apabila Sarawak nak diserahkan kepada British, mestilah dia ada cara nak buat. Iaitu dia tak boleh serah macam tu. Betul? Bukan kita nak bagi barang. Dia mesti ada cara. Jadi Charles Vanderbilt ni telah melantik siapa untuk menguruskan perkara ini? Okey. Gerard T. McBrien. Gerard T. McBrien. Okey, betul kata rakan kamu, Gerard T. McBrien. Saya pernah ajar bab 2 Malayan Union. Siapa yang agak-agak sama macam perangai Gerard T. McBrien? Okey, Zatul. Harold McMichael. Harold McMichael. Okey, betul. Jadi Harold McMichael kita dah belajar berkaitan dengan peristiwa Malayan Union. Jadi dia dapatkan tanda tangan cara bagaimana? Tipu muslihat. Okey, belakang nak jawab. Okey, Afrina. Beliau menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan tanda tangan pemimpin. Okey, betul. Baik, jadi Harold McMichael menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan tanda tangan pemimpin. Jadi sama seperti dibuat oleh Gerard T. McBrien. Okey, Gerard T. McBrien dan dia mendapatkan tipu muslihat. Jadi apa hasilnya? Apa hasil daripada tipu muslihat Gerard T. McBrien? Okey, Adila. McBrien berjaya mendapatkan persetujuan daripada pemimpin. Okey, betul. McBrien berjaya mendapatkan persetujuan daripada pemimpin. Jadi kalau dah setuju maknanya Sarawak akan diserahkan kepada British. Okey, jadi kita dah tahu tak semua orang akan setuju, betul? Betul. Siapa yang tak setuju kat sini? Okey, Hanisa. Mendapat tentangan daripada orang Melayu dan Iban. Ya, betul. Mendapat tentangan daripada orang Melayu dan Iban. Jadi apabila mereka menentang, maka muncullah gerakan anti penyerahan Sarawak. Jadi kita habis tajuk berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada British. Kemudian tajuk kita seterusnya ialah gerakan anti penyerahan Sarawak. Okey. Saya tidak menggunakan kaedah chalk and talk ataupun bercakap menggunakan papan hitam budak salin. Jadi pelajar tidak berminat. Sebab itulah saya menggunakan kaedah penyoalan supaya penyoalan ini menyebabkan pelajar sentiasa
bersedia ketika berada dalam kelas dan dia perlu peka apa soalan cikgu, jadi dia boleh menjawab. Jadi dengan kaedah ni pelajar dia lebih berminat dan dia lebih nak tahu apa cikgu nak tanya seterusnya.